Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir untuk video kali ini di His Shadows Channel. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Right, so mula-mula sekali Shadows ingin minta maaf, dah lama Shadows tak upkan video, boleh kata hampir seminggu kot. Alright, and benda ni bersebabkan Shadows nak clearkan otak and nak healing lah kata orang kan. So Shadows decide bercuti kejap lah. And now Shadows is back. Dan patutnya adalah kisah seram yang Shadows nak kongsikan sepanjang masa Shadows berada ataupun bercuti dah dekat mana, dekat Thailand ni. Tapi Shadows nak review dulu kisah dia, and then kalau okay and kalau menarik, baru Shadows akan kongsikan di His Shadows Channel. Alright, so kisah pada hari ini yang bakal Shadows kongsikan berkenaan pengalaman yang dialami oleh Syariman ketika pulang ke kampungnya di Pasir Mas melalui Jalan Bukit Bauk. Alright, dan pengalaman ni berlaku hampir 20 tahun yang dulu. Wow, so memang lama lah kisah ni kan. So kisah ni boleh dikatakan satu pengalaman yang misteri dan juga menyayat hati buat si Syariman ni. So sebelum kita mulakan kisah pada hari ini, jom kita ambil masa ni untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saudara kita yang berada di bumi Palestin dilindungi dari ancaman puak-puak Zionis Israel dan makin melampau gerakan mereka kat sana and tak berperi kemanusiaan. Paling sedih anak-anak kecil yang dibinasakan. Memang kesian lah bila Shadows tengok semua video-video yang tunjukkan kan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So akan tiba masa bila bantuan Allah akan datang dan membinasakan puak-puak Israel yang kejam ni. So buat sementara ni kita teruskan berdoa dan moga bumi Palestin bebas dari ancaman puak-puak Israel. Amin amin ya rabbal alamin. So jom kita mulakan kisah seram pada hari ini. Sebelum tu, kita roll intro dulu. Piwup. Syariman yang pada ketika ini bekerja di sebuah resort yang terletak di Kuantan, dan Syariman teringat akan satu peristiwa yang berlaku pada diri dia hampir 20 tahun yang dulu, di mana Syariman masih lagi muda dan bekerja di resort yang sama dia bekerja di Kuantan pada hari ini. So insiden ni berlaku time Syariman masih lagi muda dan kuat bekerja lah, senang cerita macam tu. Sampaikan ada masa ni si Syariman ni lupa yang dia ada keluarga yang terletak di Pasir Mas. Sampailah satu masa ni di mana ibu si Syariman ni call lah, dia tanya bila nak balik kampung, lupa ke ada mak bapak ke kampung. So Syariman pun rasa bersalah sebab lama tak pulang. Dia membuat keputusan untuk ambil cuti yang lama dan pulang ke kampung. So Syariman pun pastikan yang dia dah plan semua kerja-kerja dia sepanjang 2 minggu yang dia bakal bercuti ni. So at least tak ada lah kerja yang terbiar ke ataupun terbengkalai ke kan. So nanti orang pun leceh ke kan. So sampailah tiba hari yang dia bakal pulang ke kampung dia. And hari dia bakal pulang pun member still kerja mat. Dia nak make sure pastikan semua benda settle sebelum dia pulang. At least dia pulang ke kampung tu dalam orang kata keadaan minda yang tenang lah, macam tu. Right, so katanya since dia nak travel malam, so alang-alang kerja lah sampai pukul 5 macam tu. Lepas tu dalam pukul 8 malam macam tu barulah dia plan untuk bertolak ke Pasir Mas. And time tu Syariman balik ikut jalan pantai. So mengambil masa dalam 4 jam macam tu lah, lebih kurang 4 ke 5 jam. Tengok pada keadaan trafik lah dekat jalan tu. And sebab dia guna jalan yang orang kata jalan belakang lah, sedang cerita macam tu lah kan. So mulalah perjalanan Syariman pulang ke Pasir Mas. So bila travel malam ni bagi Syariman adalah satu momen yang amat menenangkan. Cuaca pun tak panas sangat cerita dia. So bila kau drive pada waktu malam ni, kau buka tingkap layan angin sejuk dekat luar. So memang best lah cerita dia kan. So Syariman dia memang suka travel malam-malam ni. So dari Kijal Syariman pun drive lah, sampailah dia tiba dekat kawasan Pakar di mana Syariman berhenti sekejap dan guna tandas sebelum memulakan perjalanan dia. So lepas beberapa minit macam tu, Syariman pun meneruskan perjalanan dia menuju ke Pasir Mas. So dari kawasan Pakar, maaf lah kalau aku salah sebut Syariman ni kena melintasi sungai dan lepas tu dia akan masuk ke kawasan Bukit Bauk. So si Syariman ni pernah lah dengar banyak kisah-kisah yang misteri berkenaan dengan Bukit Bauk ni. Katanya ada misteri di sebalik kejadian pelik yang berlaku di kawasan situ.
Tapi bagi Syariman, itu hanyalah kisah-kisah yang dibawa orang. Banyak kali dia lalu dekat kawasan tu dulu, tak adalah apa-apa yang berlaku, semua elok-elok je kan. So seeloknya Syariman tiba di kawasan Bukit Bauk, memang boleh nampak kawasan sekeliling berhutan tebal dan tak banyak kereta yang lalu di kawasan tu pada waktu malam tu lah. So kawasan pun taklah berapa terang, hanya bergantung pada lampu kereta Syariman ni. So Syariman pun macam biasa, tak pedulikan apa-apa dan meneruskan perjalanan dia. Dan dalam 7 minit memandu di kawasan Bukit Bauk ni, Syariman tiba dekat satu kawasan selekoh dekat kawasan Bukit Bauk. And sebaik saja Syariman ambil selekoh tu, tiba-tiba Syariman ternampak ada seorang gadis yang berdiri di tebing jalan sedang cuba memberhentikan kereta. And seperti Shadows cakap tadi, seelok dia membelok selekoh yang tajam tu lah. Tak silap Shadows agak tajam jugalah. And time itulah si Syariman ni nampak ada kelibat seorang gadis yang berada di tebing jalan sedang cuba memberhentikan kereta. So sepantas kilat macam tu kan. So sepantas kilat, si Syariman pun berfikir kenapa ada seorang gadis yang berada dekat kawasan berhutan ni pada waktu malam and dalam keadaan gelap kan. So seorang macam tu tak risau ke? So Syariman disebabkan dia rasa kesian akan apa yang dia nampak pada ketika itu, si Syariman decide untuk berhenti. So si Syariman ni tak terfikir pun itu mungkin ada perompak ke ataupun hantu ke apa. Apa yang si Syariman fikir, kenapa ada seorang gadis yang berada dekat kawasan tu seorang-seorang. So si Syariman lebih fikir kepada keselamatan gadis tersebut. So Syariman pun terus berhenti dekat tepi and dia keluar daripada kereta dia, and Syariman berjalanlah ke arah gadis tu sebab dia dah terlepas tadi kan. And bila dia sampai dekat gadis tu, dia cakap lah, cik, kenapa cik sorang-sorang kat sini? Mana kereta cik semua? And perempuan tu membalas dengan berkata yang dia ditinggalkan oleh sebuah teksi and semua barang-barang dia tak tahu kat mana. So si Syariman fikir yang kemungkinan besar yang perempuan ni kena rompak. So sebab itulah perempuan ni ada kat situ. So first thing pun si Syariman tanya ada apa-apa yang berlaku ke, cedera ke, ataupun kena rogol ke apa semua benda tu kan. So perempuan tu bercakap yang dia tak diapa-apakan pun. So perempuan tu je sahaja kita yang dia hanya ditinggalkan dekat tempat tu dan ingin pulang ke rumah dia yang terletak di Kota Baru. Dan si Syariman ni berfikir ala-ala dia nak balik on the way ke Pasir Mas, and Pasir Mas ke Kota Baru tak adalah jauh mana. So ala-ala might as well dia hantarlah si gadis ni pulang ke rumah dia yang terletak di Kota Baru. So Syariman pun offer lah dekat perempuan ni untuk naik kereta and hantar dia balik lah all the way ke Kota Baru. And perempuan ni hanya mengangguk dan mengikuti Syariman pergi ke arah kereta dia. And seeloknya kedua-dua mereka ni masuk dalam kereta, mereka pun meneruskan perjalanan daripada tempat ataupun selekoh Bukit Bauk tu menghala ke Kota Baru. So perjalanan daripada tempat tu ke Kota Baru boleh dikatakan dalam 2 jam, 3 jam macam tu lah. Shadows anggarkan je lah lebih kurang macam tu. So sepanjang masa tu si Syariman ni cubalah orang kata memecah kesunyian, bertanyalah bermacam-macam soalan kat perempuan ni. So first thing biasalah dia tanyakan apa nama. We tengok perempuan tu menjawab yang nama dia Ina. So Ina ni katanya on the way pulang ke rumah dia, and tak pasal-pasal teksi tu memberhentikan kereta and menghalau si Ina ni keluar daripada teksi tersebut. So Ina sepanjang malam tu berada di sekeliling kawasan tu cuba mencari orang untuk menumpang dia pulang ke Kota Baru. Namun setiap kali dia cuba menahan kereta-kereta yang lalu lalang ke area situ, tiada siapa pun yang berani berhenti melainkan Syariman seorang saja. And Ina berasa amat berterima kasih kepada Syariman. So Syariman pun cakap, itu small matter, kita cuba bantu apa yang kita mampu. So Syariman kata tak payah nak risau, dia akan hantar pulang ke rumah kedua ibu bapanya yang terletak di Kota Baru. And pada waktu itu jugalah terdetik satu perasaan lain macam, bukan perasaan seram ke apa, tapi macam orang kata perasaan jatuh cinta pandang pertama. Sebab mengikut Syariman, bila dia pandang wajah gadis tersebut memang ayu, berbaju kurung putih, berselendang macam tu lah. Alright, cuma biarlah bahagian baju kurung dia yang belah kaki tu nampak kekotoran sikit. Fikir mungkin disebabkan lumpur-lumpur yang terletak di kawasan tu. So si Syariman pun tak kisah sangat. So si Syariman ni pun teruskanlah bertanya dari mana perempuan ni datang kan, kira bekerja dekat area mana kan, kenapa pulang lewat malam kan, semua benda tu. Namun perempuan tu hanya mendiamkan diri sambil memandang di luar. So Syariman beranggapan yang kemungkinan sebab si perempuan ni dah terbiar lama ataupun tertinggal ataupun ditinggalkan dekat kawasan tu agak lama,
So mungkin berasa trauma lah dengan insiden yang telah berlaku. So dia tak ada mood nak bercakap. So Syariman pun continue untuk diam dan meneruskan perjalanannya ke Kota Baru. So setelah hampir sejam macam tu Syariman memandu, Syariman terasa mengantuk, rasa letih badan dia. So dia ingat dia nak berhenti kat tepi sekejap. Ada salah satu kedai warung dekat on the way perjalanan dia pulang tu, and dia nak perkenakan kopi panas, makan sikit toast bread ke apa benda kan, toast bread mat, and sambil menenangkan diri sebelum meneruskan perjalanan. So dia bagi tahulah dekat si Ina ni yang dia plan nak berhenti sekejap untuk merehatkan badan. So si Ina ni hanya mengiyakan dengan hanya menganggukkan kepalanya, tak ada bantahan apa-apa pun. Cakap yang dia boleh tunggu dalam kereta sampailah si Syariman ni settle lah dia punya minum dia ke, dia punya makan dia ke apa. Si Ina ni akan tunggu dalam kereta. Dan Syariman pun rasa tak sedar hati lah, cakap lah jomlah turunlah, tak apalah, takkan nak duduk dalam kereta seorang-seorang kan. Namun perempuan tu hanya mendiamkan diri dan tak memberi apa-apa respon. So Syariman pun malas layan. Syariman pun keluar daripada kereta ni dan continue lah pergi kat warung tu sambil makan minum semua dulu lah. Sampailah ada satu momen ni bila salah satu pakcik yang menjaga kedai tu tanya pada si Syariman, encik dari mana ni, dah lewat malam kan, baru nak makan semua benda tu. So Syariman pun beritahu yang dia datang daripada Kuantan. All the way dari Kuantan, dia nak pulang ke Pasir Mas, tapi sebelum tu dia nak kena drop off seseorang ni dekat Kota Baru. Dan pakcik tu pandang dekat arah kereta, and raut wajah pakcik tu berubah tau, berubah lain macam. So Syariman tanya kenapa, dan pakcik tu kata, siapa yang kamu nak bawa pulang ke Kota Baru? Dan Syariman cakap tu ada gadis tu, ada perempuan ni yang saya jumpa dia dekat tepi jalan tadi. Dia kena tinggal dengan teksi, katanya tak boleh nak balik. So tu lah saya kesian tengok dia kat tepi jalan tu. So saya pun plan lah nak hantar dia pergi Kota Baru. And pakcik yang sedang melayan si Syariman ni lagi berasa pelik tau. And Syariman ni tak tahu kenapa, tapi pakcik ni hanya mendiamkan diri and tak cakap apa-apa tau. And last, selepas si Syariman ni dah bayar everything all and nak menghala ke arah kereta, dan pakcik ni tepuk si bahu Syariman and suruh si Syariman berjaga-jaga and just pastikan yang dia membaca segala doa. And pakcik ni pun kata sepanjang perjalanan bukalah surah-surah apa bacaan Quran ke ataupun something lah. Alright, so si Syariman pun berasa pelik dengan statement pakcik tu. So Syariman pun masuk dalam kereta dia, and pada waktu yang sama bila dia dah drive keluar daripada kawasan warung tu, and dia teringat akan pesan pakcik tu, and si Syariman ni pun ada rasa tak senang hati juga sebab sepanjang perjalanan tu perempuan ni tak cakap apa-apa, hanya beberapa patah je, hanya sekadar bagi tahu nama and kenapa dia berada dekat bukit tersebut. So Syariman pun plan, okay, since dia rasa tak sedap hati, si Syariman ni pun buka lah ayat-ayat Al-Quran semua benda tu. Syariman pandang kat gadis tu, tak ada reaksi apa-apa tau. And perempuan tu hanya membalas kepada Syariman dan cakap yang orang yang sedang mengaji dalam radio yang dipasangkan oleh Syariman ni sangat sedap suaranya. So Syariman pada ketika tu memang rasa, tenang lah kan. Memang dia fikir, ni manusia ni, kalau kata jin ke hantu ke dah lama terbakar, fikir si Syariman. So si Syariman pun fikir, aku dah termakan kata-kata pakcik ni, apa lah buat aku fikir kau ada hantu dalam kereta lah apa semua, padahal manusia biasa je pun. So Syariman malah nak layan semua benda tu, and Syariman pun teruskan perjalanan sampailah dia tiba dekat kawasan Pasir Mas, and katanya dia nak berhenti sekejap untuk isi minyak. So si Syariman pun berhenti isi minyak everything all, and lepas tu dah masuk kereta, and suruhlah perempuan tu tunjuk di mana rumah dia yang terletak di Kota Baru. So selepas tu diorang pun memulakan perjalanan, dan selepas beberapa minit macam tu, tibalah si Syariman ni dekat satu kawasan rumah yang agak besar lah, boleh kata macam bukan nak kata banglo, tapi mempunyai tanah persendirian macam tu lah. So perempuan tu cakap, ni lah rumah saya. So Syariman pun cakap, cantik rumah awak memang besar tapi nampak gelap ke, semua dah tidur ke? Dan perempuan tu yang bernama Ina tadi tu pun cakap, time-time macam ni diorang semua dah tidur. So si Ina pun cakap, saya pun tak nak tahan lah Encik Syariman lama sangat, kesian Encik Syariman dah tolong hantar saya sampai sini. Ni pun dah cukup baik tak ada siapa yang sanggup hantar saya, hanya Encik Syariman seorang saja yang sanggup hantar saya ke Kota Baru ni. Dan Syariman pun cakap, tak ada apa-apa lah, benda small matter kan, orang perlukan bantuan, kita hulurkan bantuan selagi boleh kan. And sebagai tanda terima kasih si Ina ni kepada Syariman, si Ina ni menjemput Syariman untuk datang ke rumah pada keesokan harinya sebab katanya ada kenduri. Dan Syariman disebabkan tertarik dengan wajah gadis tu yang bernama Ina, orang kata sekira dah berputik taman di hati, lebih kurang macam tu lah. So si Syariman pun cakap, okey lah, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan,
Saya akan datang lah esok. So si Ina pun bagi tahu Syahriman, saya menunggu Syahriman datang, dan saya memang berharap sangat Syahriman datang ke Kenduri pada keesokan harinya. So Syahriman pun cakap okey lah, fine. Dah lepas diorang dah berpisah semua, and Syahriman pandang lah gadis tu sampailah dia masuk ke dalam rumah yang gelap tu. And lepas tu barulah Syahriman beredar daripada kawasan tu. So jam pada waktu tu dah menunjukkan pukul 1 pagi macam tu tau. So memang dah lambat lah. So kedua bapa si Syahriman ni memang tak tidur lagi sebab menunggu kehadiran anak mereka pulang. And plus si Syahriman ni tak ada kunci nak masuk rumah. So Syahriman pun berasa bersalah lah sebab bagi parents dia tunggu lama kan. Plus time tu nak contact parents pun susah agak kan. Handphone pun kadang-kadang ada line, kadang-kadang tak ada line kat area situ. So Syahriman pun menerangkan ataupun bagi tahulah dekat kedua bapanya apa yang dah berlaku. And ayah dia berasa pelik kan, sebab time tengah-tengah malam tu dekat area Bukit Bau, siapa je yang ada dekat situ. Dan bapa si Syahriman ni pun bergurau lah dengan si Syahriman, kata kok kamu pergi jemput hantu kot. Dan Syahriman pun cakap, apa ayah ni, apa jemput hantu, saya hantar dia elok je kat rumah tadi, and siap ajak saya pergi Kenduri esoknya tau. So ayah si Syahriman cakap, biar betul kamu ni, kan nanti kamu pergi kat rumah tak ada orang, tak ada rumah pun kat situ. Dan Syahriman cakap dengan confident memang ada orang dekat rumah tu, and memang rumah tu tak adalah nampak terbengkalai semua benda. Namun ayah Syahriman malah nak berpeta panjang, hari pun dah lewat malam. So ayah si Syahriman ni bagi tahu lah untuk masuk tidur everything all, and besok tengok lah macam mana keadaan. And kalau si Syahriman ni betul-betul nak pergi, and pergilah, tapi just kena berjaga-jaga lah. So selepas selesai semua tu, Syahriman pun masuklah tidur dan tak sabar menanti kehadiran keesokannya, sebab dia tak sabar nak pergi ke Kenduri yang dijemput oleh si Ina ni. Sebab pada waktu yang sama, si Syahriman ni ada niat ataupun orang kata hajat untuk meminang si Ina. Cepat mat nak meminang anak dara orang. Baru jumpa tu. So Syahriman pun masuk tidur and tak sabar menanti keesokan harinya. So tibalah keesokan harinya, si Syahriman ni pun carilah baju Melayu dia semua, bersongkok semua bagai, dress up nicely, dress up smart semua, sebab dia tak sabar nak pergi ke Kenduri yang dijemput oleh si Ina ni. And lepas dalam pukul 11 jam tu, si Syahriman pun keluarlah daripada rumah menghala ke arah rumah si Ina ni. And apabila tiba di rumah si Ina, alangkah terkejutnya si Syahriman. Sebab apa? Bukan sebab rumah terbengkalai ataupun tak ada rumah kat situ. Memang meriah, memang ada kenduri yang ada dekat situ. Walaupun ramai orang kat situ yang kononnya bagi Syahriman yang nampak seperti meriah, namun setiap orang seperti berada dalam keadaan kemurungan macam tu, macam keadaan kesedihan. So si Syahriman beli apa yang sedih sangat ni kan. So Syahriman pun masuklah ke dalam rumah, bagi salam everything all, and nak berjumpa tuan punya rumah. And datanglah seorang pakcik ni pergi menjemput si Syahriman ni dekat luar pintu ni lah. Dan pakcik ni pun tanya, nak ni siapa? Lalu Syahriman pun bagi tahulah dekat pakcik tu yang dia menjemput dan menghantar anak pakcik tu ke rumah pakcik pada malam semalam. And tuan punya rumah tu pun berasa pelik. Kamu hantar siapa ke rumah pakcik ni? Kemudian Syahriman pun cakap, pakcik jangan bergurau dengan saya pakcik. Saya hantar anak pakcik tu, si Ina tu. Pakcik tu terus berubah muka, raut wajah dia berubah tau, totally berubah. And pandang selek dekat si Syahriman ni. And Syahriman pun berasa pelik. Apa hal pula pakcik ni pandang aku selek semacam lah kan? Aku dah habis baik hantar anak dia, kau pandang selek pula kat aku. And pakcik tu pun cakap, tak apa, masuk dulu kita bincang kat dalam. So sebelum apa, si Syahriman ni pun duduklah dekat tempat yang mana ada tetamu-tetamu semua benda tu. And kelihatan seperti orang semua dah seperti membaca tahlil lah macam tu. Macam baca tahlil everything all. And Syahriman pun fikir, diorang ni buat kenduri kesyukuran ke apa ni kan, ataupun si Ina ni kenduri majlis perkahwinan dia. So Syahriman dah jam lah time tu kan. Hati pun pada waktu tu dah start kecewa lah, fikir yang si Ina ni mempunyai seseorang ataupun lelaki idaman dia yang tersendiri. So Syahriman pun rasa sedih lah sebab niat dia untuk meminang si Ina ni. And lepas selesainya semua bacaan-bacaan tahlil tadi tu, and datanglah tuan punya rumah tu yang pakcik tadi tu menghadap si Syahriman ni. So pakcik tu tanya, nak, kamu kata kamu jemput anak pakcik dekat area mana? So Syahriman pun beritahu yang dia jemput anaknya dekat Bukit Bau, dekat kawasan Selekor tu, di mana si Ina ni dibiarkan di tebing jalan. And katanya teksi tu meninggalkan dia dekat situ macam tu je. Dan pakcik tu pun dah start mula ataupun dah start macam orang kata raut wajah dia macam, aku dah faham apa yang dah berlaku. Lebih kurang macam tu lah. So pakcik tu pun cakap, macam ni lah Syahriman,
pakcik nak bagi tahu kamu benda ni pun agak berat sebenarnya, takut kamu tak boleh nak terima. Dan Syahriman pun cakap tak boleh terima apanya pakcik, sebab saya minta maaf lah kalau ini majlis perkahwinan si Ina ke apa, sebab saya datang sini sebenarnya ada hajat, itu nak masuk minang anak pakcik. Terus pada ketika itu pakcik tu menitis air matanya dan Syahriman berasa macam aku ada tersalah cakap ke apa kan. Terus Syahriman pegang bahu pakcik tu dan tanyalah, pakcik kenapa ni pakcik, saya tersalah cakap ke? Saya minta maaf kalau saya tersalah cakap ni. Lalu pakcik tu hanya pegang bahu si Syahriman pula. Macam tu, pegang-pegang macam tu kan. Pakcik tu menerangkan dekat si Syahriman, Syahriman, pakcik nak bagi tahu kamu satu benda ni, tapi pakcik minta kamu banyakkanlah bersabar ya. Dan Syahriman pun dah ready lah untuk dengar apa penjelasan yang bakal pakcik ni bagi tahu dekat Syahriman ni. Lalu pakcik tu pun memberitahu kepada Syahriman yang sebenarnya si Ina telah meninggal dunia 3 hari yang lepas, dan kenduri yang diadakan dalam rumah tu bukan kenduri pun, sebenarnya adalah majlis tahlil macam tu untuk arwah yang telah meninggal dunia. So Syahriman seperti macam terkedu, terkesima pada waktu itu tau. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. Sebab apa? Bila dia jemput si Ina ni dekat tebing jalan tu, si Syahriman ni tak rasa seram ke, tak rasa bulu dia meremang ke apa, and tak ada rasa vibe-vibe yang negatif, terasa elok je. So pakcik tu cakap tak tahulah, mungkin jelmaan ke ataupun mungkin kelibat yang menyerupai si Ina ni. Tapi apa yang pasti, yang si Ina telah meninggal dunia dekat selekoh Bukit Bauk tu, menaiki taksi tu hilang kawalan dan jatuh ke dalam macam gaung macam tu lah. Shadows tak silap Shadows macam gaung macam tu, and terlanggar pokok, and pokok tu pula jatuh and simpak bahagian bawah kaki si Ina ni, and disebabkan kehilangan darah yang begitu banyak. Setibanya ambulans dekat kawasan, si Ina ni telah pun meninggal dunia. And lepas si Syahriman telah mendengar benda tu, Syahriman baru teringat yang ada pakcik yang dekat satu kedai warung ni, yang raut wajah dia berubah bila si Syahriman bagi tahu yang dia nak menghantar seorang wanita pulang ke rumah. So bila si Syahriman dengar ni, memang si Syahriman dia tak rasa takut, dia tak rasa seram ke apa, tapi si Syahriman berasa teramat sedih sebab si Syahriman seperti telah jatuh cinta dengan si Ina ni. Namun cintanya hanyalah bertepuk sebelah tangan, bukan sebab dia reject ke apa, tapi namun jodohnya telah meninggal dunia. Apa jodoh ni Wan? Tu namanya tak ada jodoh lah. So selepas insiden tu, si Syahriman pun pulanglah ke rumah. Dia bagi tahulah kedua ibu bapa je, and seperti apa yang disyaki oleh ayah si Syahriman, ayah si Syahriman bagi tahu yang Syahriman memang dah terkena gangguan yang memang ramai orang yang melalui Bukit Bauk tu dah pernah terkena. Terdapat bermacam-macam gangguan yang pernah berlaku dekat situ. Ada penumpang misteri, ada kelibat yang bertenggek atas kereta orang, ada yang sampai membuat seseorang tu kalau lalai bila mengambil selekoh dekat kawasan Bukit Bauk tu, yang end up akan terjunam ataupun aksiden yang boleh membawa maut. So bahaya dia macam tu lah. Sebab tu orang tempatan dekat kawasan situ sentiasa memperingati, sekiranya melalui bukit ataupun laluan Bukit Bauk tu, sentiasalah melindungi diri dengan baca-bacaan doa, sebab tak tahu makhluk ataupun kelibat apa yang sering berada dekat situ. Katanya tu kawasan ataupun kampung bunian. So ialah selalu bukan permainkan lah, ataupun cuba menyesatkan umat manusia dekat kawasan situ, yang mengakibatkan diorang lalai bila bawa kereta, and berlakulah kemalangan-kemalangan yang mengerikan. So begitulah kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh Syahriman ketika pulang ke Pasir Mas melalui Bukit Bauk. And tempat tu ataupun kawasan tu memang Shadows dah banyak kali dengar, even rakan-rakan Shadows yang mana berasal dari Kelantan dan semua benda tu, memang kata jalan Bukit Bauk tu memang salah satu tempat yang agak misteri dan boleh dikatakan agak menyeramkan. Telah berlaku banyak insiden-insiden yang menyeramkan kepada pemandu-pemandu yang tak berjaga-jaga lah dekat kawasan situ. And Shadows juga ingin minta maaf sekiranya konten pada hari ni tak adalah panjang mana, and boleh dikatakan agak simple kisah dia. Tak macam saya cakap pada awal tadi, dia tak adalah seram mana pun, tapi dia lebih kepada misteri dan juga kisah yang
agak menyayat hati lah buat si Syahriman ni. Okay, game mari semua. So, kalau korang suka dengan konten pada hari ni, korang boleh tekan butang like. And jangan lupa tekan butang share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel supaya Shadows dapatlah berkongsikan bermacam-macam kisah. Kisah-kisah seram, kisah misteri dan semua benda tu lah kepada korang semua yang memang minat dengan kisah-kisah dari alam mistik ni. Alright? So, seperti biasa, nama aku Shadows and my dear others of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Take care. Whoop.